One of staff saya, dia bawa selebriti ni pergi tempat dia orang. Saya telefon staff saya tanya mana XX ni. Dia kata ada dengan saya, dia minta saya bawa pergi sini. Saya kata awak balik sekarang, kalau tak awak saya balikkan ke Malaysia. Saudi sekarang dah jadi open country untuk bisnes. Ustaz nak buka bisnes hari ni juga boleh buka, tak ada masalah. Jadi selagi mana kau bayar cukai, maka tak ada masalah pun. Ada yang jawab, sesat tak sesat tu bukan bahagian kita. Kita datang nak makan je. Kita datang ambil unta je. Ini bahasa yang biasa saya dapat. Baik. Apakah topik kita, Ustaz? Kena tanya Ustaz lah. Apa topik kita ni? Orang duk tanya banyak tu. Orang duk tak puas hati tu. Dia orang nak cerita. Hari tu Ustaz bagi teaser je. Tak, sebenarnya bukan teaser. Masalahnya apa yang saya dengar daripada orang lain tu adalah lebih wow. Jadi saya rasa macam saya bukan ahli, saya bukan bekas kan. Cuma saya ni ada satu sifat macam mana sama je, ramai je orang ada benda ni. Maksudnya kalau tak terbukti depan mata yang mereka dah taubat, maka selagi itulah pakailah nama apa pun. Sebenarnya saya dah banyak hint, Ustaz. Ada yang saya hint, ada yang saya sembuh habis je. Pasal bahasa saya adalah kau pakailah nama Backstreet Boys sekalipun. Kalau tak betul, tak betul. Betul. Pakailah nama, kan, pakailah nama Backstreet Boys sekalipun, kalau kau ikut Al-Quran, ikut Sunnah, maka aku akan ikut kau. Betul. Dan kau pakailah nama Raihan sekalipun, kalau tak betul, tak betul. Jadi dia macam ni, kalau nak diingat balik, saya tidaklah terlalu serius. Cuma tekanan pada saya sebagai mutawif lah, kita cerita dari sudut mutawif. Jemaah nak pergi ke tempat mereka. Ada pula jemaah yang dia jadi macam jemaah saya dengan kawan dia pergi travel lain. Kawan dia cerita dekat dia, pergi main kuda, pergi itu ini. Dan kalau zaman dulu tu ada jemputan ke rumah Istana Rasulullah yang mereka tak pernah tahu pun Istana Rasulullah tu merujuk kepada apa. Sehinggalah dia tanya kawan dia yang tanya, dia cerita kat kawan dia yang kata, saya ini kan tanya Ustaz Farid ni macam tu lah. Jadi cerita ni lama, daripada zaman Abuya masih ada, saya sempat melihat aktiviti-aktiviti mereka. Bukan melihat tu saya tak pasti sebab dia ada di Facebook, ada di YouTube. Cuma orang tak perasan ke, orang buat tak tahu ke macam mana, tak tahulah. Tapi memang jelas sekali macam video-video yang kita dapat hari ni, saya dah tengok dulu dah. Video-video pasal rumah Istana Rasulullah, lepas tu video tentang hari kelahiran, Maulid Nabi dia adalah Maulid Abuya. Which saya tak boleh nak sahkan secara tepat, tapi yang saya detect itu, kenapa Maulid Nabi kau hari ni, macam tu lah. So, saya memang satu orang yang pernah berlaku, Ustaz. Ada selebriti yang pergi umrah dengan saya, dan one of staff saya, dia bawa selebriti ni pergi tempat dia orang. Saya telefon staff saya tanya mana XXX ni. Dia kata ada dengan saya, dia minta saya bawa pergi sini. Saya kata awak balik sekarang, kalau tak awak saya balikkan ke Malaysia. Itu tahap saya punya anti lah dengan dia orang. Sebab memang kelakar. Ada sekali tu saya minta kawan saya, orang Saudi lah, orang Mekah lah, saya bawa kawan saya minta dia bawa saya pergi tempat tu, Hudaibiyah lah at that time. Sekarang lebih dikenali sebagai Wadi Berkat. Zaman tu tak ada lagi nama Wadi Berkat tu. Dulu nama dia lagi dahsyat, Wadi Berkat Ibu Khadijah. Ibu Khadijah. Ibu Wadi Berkat Ibu. Ada nama dia macam mana ya? Nama dia siapa boleh tolong? Nama asal dia Wadi Berkat Ibu. Macam itulah nama dia. Lagi dah begitu pun orang tak boleh nak faham juga. Bila saya pergi, saya tengoklah ada Wadi Berkat Datuk Ibu. Datuk Ibu. Wadi Berkat Datuk Ibu.
Lepas tu ada nyanyian, ada apa, kuda, ada unta, macam manalah yang ada. So uh, uh, saya jumpa dengan budak, ada satu budak kecil. Saya tanya dia, adik, ayah awak ada kat sini ke? Mak awak ada kat sini, semua satu family ke kan? Saya nak tahulah. So dia kata tak ada. Mak ayah tak ada kat sini, dia kata kan. Budak tu saya rasa umur dalam 12 tahun, 10 tahun macam tu lah. Budak sungguh ni. Ya, budak sungguh. Dan dia bawa pinggan bawa pinggan. Saya tak pasti macam mana dia orang boleh bawa budak tu, dan saya rasa mungkin anak someone yang tinggi jugalah boleh ada kat situ kan. Okey. Ala kulli hal. So yang menariknya adalah saya tanya dia pasal siapa yang bawa awak ke sini, dan dia jawab pemuda Bani Tamim. Tu dia. So saya tak tahu, saya tak ada idea pasal Al-Arqam ni. Yang saya tahu Al-Arqam sesat. Dan kemudian bila sejak daripada perkataan dia Bani Tamim tu, saya pun mula mengkaji lah. Maka betul lah apa yang saya rasakan selama ni. Kalau dah dulu tak betul, sekarang aku perlu bukti yang mereka bertaubat. Tapi benda tu tak ada. Yang masih lagi cerita yang 6 tahun, 7 tahun punya video dulu tu, itu zaman saya menyelidiki mereka tu. Zaman itu. Dia tengok dia orang dengan galaknya ada video, dengan galaknya keluar poster, macam-macam Ustaz. Dengan lagu-lagunya. Okey. So satu hari, saya makan dengan kawan saya ni, orang Saudi ni, kita ditemukan secara tak sengaja, kawan dia datang. Dan dikenalkan ini adalah imam kat sini. Dan kami makan masa tu area, dekat dengan area itulah. So, dia pun kenalkan ini adalah imam kat sini. Imam tu muda. So, saya tanya dia. Saya sembang-sembang dengan dia. Saya tanya dia, pernah tahu tak pasal tempat ni? So, dia kata, tahulah ya, orang Malaysia kat situ kan. So, saya tanya dia. Masa tu lagi saya dah tanyakan tentang salat Jumaat dia orang pernah jumpa. Lepas tu, dia kata tak boleh tanya macam tu. Masa tu saya rasa macam tak lempang juga lah kan. Dia kata dengan saya, imam tu kata, jangan tanya macam tu, tak boleh kita tanya pasal solat orang. Saya kata okey. Saya pun susah lah saya nak terangkan. Jadi kenapa keluar soalan tu? Jadi saya tanya dia satu-satu soalan. Okey, saya kata sami'ta anna yaz'umuna annahum at-Tamimi. Maksud dia tanya, dia pelik. Dia kata siapa yang bagi tahu kau? Saya kata tak. Kau pernah dengar tak yang diorang ni menyangka, mendakwa diorang ni Tamimi? So dia kata, mana ada orang berani mengaku dia Tamimi kat sini? Dia kata, ini satu dakwaan yang besar. Dan orang tu kan orang Malaysia, orang Melayu. Macam mana boleh keluar Tamimi ni kan? So saya kata, saya tak tahu. Sebab tu saya tanya dia. Pernah tak dia orang datang masjid? Pernah tak dia orang berjumpa dengan imam? Pernah tak dia orang cuba untuk bermasyarakat? So jawapan yang saya dapat, tidak. Dan bila saya kata, kalau aku bagi tahu kau yang diorang ni mendakwa diorang ni Tamim, apa yang kerajaan akan buat? Dan kemudian dia kata benda ni akan ada nizam kabilah. Nizam kabilah ni keluarga ni ada nizam diorang untuk menjaga keluarga. Betul. Dan semestinya akan dikenakan tindakan lah. Kat sana sangat ketat dan pada tahun bila saya dengar yang tempat tu telah pun disita dan Umujah ditahan, itu tahanan rumah di Mekah. So kemudian ni pada tahun macam 2010 ke 2011 tu, 2016, 2017, wujud semula tempat yang sama dengan nama yang baru, itulah dia Wadi Barkat, Wadi Barkah, Wadi Berkat, begitulah nama-namanya. Still amalannya sama, dan saya pernah je lalu dan saya tengok konsepnya sama seperti mana yang sebelum. Saya cuba untuk
Yelah, saya tidaklah sehebat Ustaz. Saya cuba menjadi whistleblower kepada mukawin saya cuba untuk uh, ingatkan kawan-kawan. Kesannya adalah saya di-kick di remove daripada grup, baik grup WhatsApp ataupun grup umrah yang besar dekat Rumah Biru tu. Akhirnya gitulah, terdiam, dan saya sangat bersyukur bila benda ni sampai ke pengetahuan Datuk Mufti, saya bersama dan disuarakan dengan cara yang lebih berkesan lah berbanding saya. Teruk Ustaz kalau nak dicek. Tapi tak boleh lah, saya dah kena remove kan. Post tu pun dah kena remove. Grup tu di Rumah Biru tu ada 100,000 lebih orang dan memang membicarakan tentang umrah. Bila saya bersuara tentang benda ni, saya di remove bodoh begitu. Dia punya admin tu orang-orang dia lah tu. Wallahualam, saya tak tahu sebab tak boleh nak cakap sikit pasal tu terus kena hentam lah, memang kena hentam. Jadi susah. Selama ni pun bukan setahun dua Ustaz, bertahun lah cuba. Bertahun cuba. Kita harapkan saya tak mampu, saya tak ada info yang tepat. Tapi saya nak menjadi whistleblower untuk orang keluarkan apa yang korang buat sebenarnya kat sana, apa yang korang dapat kat sana. Dan benda yang diorang buat, modus operandinya adalah simpati lah. Datang tak bayar apa-apa, nak naik kuda free, tapi nak makan bayarlah. Kan nak makan bayar. Tapi dia ada satu term, dia kata kalau tak ada duit makan je, macam tu. So memang modus operandi dia untuk mendekati masyarakat itu dengan cara simpati. Apatah lagi mereka berada di Mekah. Dan yang datang ni semua memang jiwanya polos kan, bersih, suci. So tak boleh Ustaz. Jadi macam satu tahap tu blur. Apa aku nak buat, nak cakap dengan orang. Sehingga kalau ada jemaah saya yang tanya nak pergi wadi berkat tu, saya memang kata minta maaf, kita tak bawa ke sana. Daripada pergi ke sana lebih baik sibukkan diri di haram, itu lebih baik Di Wadi Berkat ni ada apa sebenarnya? Dia ada restoran dia ada tempat main unta, tempat main kuda, dan diorang tetap dekat dengan sentiasa ada kuda tu kat mana-mana pun. Itu kan dia punya simbol utama dia lah kan. Betul. Untuk tunjukkan dekat orang that mereka pendukung sunnah. Tapi teruk Ustaz, antara benda yang saya faham, saya sempat faham tentang aktiviti mereka di sana, selain daripada tak diketahui solatnya, solat Jumaat ni, dia orang solat tau. Tapi yang saya dapat daripada bacaan saya, dan saya sempat bertanya dengan beberapa orang yang jemaah saya ada je yang ex-Harkam. Saya sempat bersama, bila saya dengar dia jemaah saya ni cerita, abang dulu ex-Harkam. So saya akan terus tanya. Setiap ada jemaah kami bukan, kenalan jemaah kami yang dijemput ke rumah sana. So, dia adalah ex-Harkam dan dijemput ke sana. Jadi saya memang akan cuba dapatkan apa yang saya boleh, dan antara yang saya dapat di sebalik perniagaan mereka juga buka sumbangan. Maksudnya boleh jemaah-jemaah ni boleh menyumbang dan juga boleh transfer. So ada jemaah yang bermula daripada sana, bila dah nampak image yang mereka bawakan, kebaikan yang mereka tunjukkan, jadi Ustaz, jemaah kita ni kalau buat sedekah ni jangan main lah, memang padu lah. Yalah, pergi umrah lagi sebab tu saya selalu sebut pasal geng-geng cekik jemaah ni. Sikit-sikit nak minta sedekah, sikit-sikit nak minta sedekah. Dan bagi saya lah dalam bab tu perangai sama lah. Saya memang anti Ustaz, minta maaf kalau ada mutawif
Ya, mutawif yang bekerja di bawah saya tahu saya punya sikap very clear. Kalau kau nak suruh jemaah bayar, bayar untuk apa? Kalau kau nak ajak jemaah sedekah, sedekah tu mesti bersifat clear. Bukannya bayar 20 rial, yang kau beli untuk sedekah tu 10 rial je. 10 rial masuk poket. Menarik juga tu. Sebab ramai yang nak pergi sana, dia orang kata nak mendalami apa yang berlaku kepada Rasulullah SAW. Memang diajar ke mungkin macam tu kat sana? Tak. Tak diajar. Nak merasa naik kuda lah. Saya pernah, tapi ni kepada jemaah yang dekat lah, yang rapat dengan saya. Bahasa ni. Saya kata kalau nak naik kuda, kat Malaysia ada kuda. Kalau nak naik unta, banyak lagi tempat lain. Kita boleh pergi, kenapa kita nak pergi sana. Begitulah. Ini untuk jemaah yang rapat dengan saya dan tahu saya punya stand kepada mereka. Saya percaya Ustaz juga mungkin dapat ayat orang buat dosa, macam kelab malam tak stop kan, kenapa yang ini beria-ia nak MP kan, nak pangkah kan. So benda yang sama, jemaah pernah tanya saya juga, kenapa Ustaz tak nak bawa kami ke sana ataupun tak nak bawa jemaah ke sana, sedangkan kesalahan dia tu ialah dia mungkin sesat, sedangkan ada benda yang lebih rosak daripada, dan kita biarkan. Jawapan saya adalah, saya tak tahu jawapan Ustaz, saya tak sempat follow lah yang tu. Jawapan saya adalah, kelab-kelab malam ataupun disko-disko yang ada, itu adalah benda yang saya memang tak akan bawa jemaah. Adapun tempat ini adalah tempat yang disangka baik, tetapi saya melihat ianya ada agenda yang menjadi fitnah kepada agama. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan al-fitnatu asyaddu minal qatl. Gangguan, kekacauan, huru-hara, apapun bentuk yang menghalang agama itu adalah sesuatu yang lebih besar daripada membunuh. Nampak tak? Yang mana kalau kita kata, kalau orang yang berniaga di zaman Nabi, dalam keadaan mereka itu menjalankan riba dan sebagainya, Nabi tak bunuh. Tetapi orang yang berusaha untuk merosakkan agama, berusaha untuk menyakiti agama, maka ini yang kita perangi. So, konsep ni orang ramai kena faham lah sebenarnya. Jangan letakkan. Sebab saya masih nampak ada orang yang, apalagi kalau ilmuwan sebut kan, lagi jadi dilema. Sebenarnya nak sempurna ke tidak? Tapi tuan-tuan, saya rasa dah banyak dah perkongsian. Daripada hari tu saya sempat follow yang akak berdua tu, adik-beradik tu kan. Perkongsian tu mengejutkan Ustaz, juga mengejutkan saya. Saya tak pernah sampai ke tahap itu. Sampai ke tahap itu. Dan ada yang pernah mesej saya, pernah DM saya, masa saya share, masa saya kena remove tu lah. Ini bukannya saya share terus remove. Ada beberapa yang kami terima berakhir terima. Itu sempat ada orang DM saya, dan kemudian disempang di rumah hijau. Ceritanya adalah, masa tu saya tak faham. Sehinggalah saya dengar cerita. Dia kata kami adik-beradik boleh bernikah, boleh bertukar ayah. So maksudnya apa tau? Saya masa tu masih lagi tak percaya, dalam keadaan tak macam itu benda ni kan. Saya dengan ustaz kawan satu asrama. Okay. Lepas tu ayah saya kahwin dengan mak ustaz, kita jadi adik-beradik. Ayah saya ceraikan mak ustaz, kemudian ayah saya kahwin dengan mak orang lain. Itu yang mana sebenarnya kita ni adik-beradik tiri, tapi kita tak tahu sebab benda tu berlaku di luar kita. Kemudian saya pun kahwin dengan
adik ustaz. Contoh, saya kahwin dengan adik ustaz, dapatlah anak. Saya ceraikan adik ustaz, anak pergi ke rumah amal, saya kahwin pula dengan orang lain. Lepas tu, adik ustaz kahwin dengan adik saya yang berada di rumah amal lain. Begitulah keadaan ni. Dipusing-pusingkan tanpa diketahui oleh satu orang tu, dia tu sebenarnya anak siapa, dia tu sebenarnya adik-beradik dengan siapa. Dan ini disebutkan sendiri. Dalam keadaan saya tak percaya dan saya tak faham. Sehinggalah akak berdua tu cerita, saya boleh relate. Cuma mungkin ada sesiapa daripada wakil ISBH yang boleh sahkan betul ke ini daripada apa yang saya faham. Apa yang kita dengar tu lebih kurang lah apa yang Ustaz cerita tu kan. Warga 69. Ustaz, dia tak tahu dia adik-beradik tu adalah pernah menjadi adik-beradik. Tu dahsyat. Betul. Ustaz, kita balik kepada Mekah tadi, Mekah Madinah ni. Macam mana peranan diorang ni, geng-geng JSBH ni, diorang melobi untuk pihak-pihak umrah ataupun haji ataupun pihak berwajib kita dekat sana seperti tabur haji dan seumpama dengannya, yang Ustaz nampak, pengalaman yang kita nampak saja? Bagi saya lah, apa yang diorang buat di depan dan di belakang tu adalah dua dunia yang berbeza. Tak payah pergi kepada tabung haji, tak payah pergi kepada muasasah, tak payah pergi kepada hukumah. Kita tengok bagaimana diorang mengaburi, mempersonakan, memperdaya para jemaah tu pun dah cukup dah. Serius Ustaz, dia orang punya motorvan, home van, motorhome tu padu Ustaz. Memang dia buat, dan kalau jemaah nak, harganya sangat murah. Boleh dikatakan murah lah. Dan cara dia tu macam dia nak bawa jemaah pergi ke tempat dia, kita boleh gunakan servis motorhome dia. Dia ambil ke hotel, bawa pergi. Dia tak boleh ambil ke hotel lah. Hotel area haram tu memang tak boleh nak masuk lah motorhome dia tu. Kena bawa jemaah keluar dan dia ambil menggunakan motorhome dia tu. Dapatlah satu servis yang solid. Which is dalam part tu saya tak pernah salahkan jemaah. Cuma saya sangat-sangat menyalahkan mutawif lah. Kalau saya tanya macam mana dia orang deal dengan hukumah very straightforward. Dia dah jadi, Saudi kan dah jadi business country kan. Dia dah jadi apa-apa pun based on business. So, dia orang tahu, dia orang nak jaga, dia orang dah kena. Macam mana dia orang kena dengan Al-Arqam, begitulah juga dia orang dah kena masa zaman Mujah. So dia orang tahu macam mana nak manage Saudi ni, macam mana nak manage hubungan dengan luar ni supaya tak nampak, tak dilihat apa yang mereka sedang lakukan. Ustaz, saya nak tanya perkara yang saya tak faham. Ada satu kenyataan di Astro Awani yang bertajuk GISB Travel and Tours, antara 81 perusahaan dipercayai terlibat kartel penetapan harga umrah. Yang tu. Apa maksud dia? Okay. Dia akan jadi, sekarang kes ni sedang berjalan dan saya tak terlibat pun dalam 81 tu. Cuma dia macam ni, saya boleh simpulkan sebagai ini adalah kesilapan kecil saja yang dibesar-besarkan. Okey, MYCC adalah satu badan yang menjaga persaingan dalam jual beli, dalam bisnes, dalam perniagaan. Sedangkan Tapuh pula adalah satu badan pertubuhan yang kami juga adalah ahlinya, pertubuhan untuk perniagaan haji umrah. Dia yang jaga, ahli-ahlinya, begitulah. Baik, satu hari Motek mengeluarkan satu harga lantai. Harga lantai itu harga ceiling, lebih kurang begitulah. Dan Papuh keluarkan satu lagi harga lain. Saya kurang jelas, saya tak ingat lantai ataupun ceiling.
yang mana Papu menyebutkan semua ahli telah pun bersetuju sebulat suara. Maka ahli yang sebulat suara ni disebut sebagai kartel. Sedangkan tak ada apa-apa pun persetujuan yang dibuat di antara syarikat seramai 81 ni dengan pihak hotel, mana-mana hotel secara berkelompok. Cuma ini adalah satu kesilapan kecil yang saya harapkan dapat diselesaikan. Dia mengundang terlalu banyak polemik. Dan apalagi di kalangan 81 tu, sebenarnya 81 ni yang hadir ketika pertemuan tu. Dan one of them adalah DISBH. Lagilah benda ini menjadi isu yang dibesar-besarkan. So, kalau menurut pandangan Ustaz, tak ada apalah yang ni. Isu yang ni tak ada apa. Tak ada. Ustaz, kita punya industri kecil nak dibandingkan dengan Indonesia. Kita ni sebenarnya hotel-hotel kat sana tak tengok sangat pun. Tak heran sangat pun. Tak ada mana wujud macam mana kartel. Ustaz, macam itu Faisal banyak sangat. Tak apa, biar. Jangan baca komen. Kita terus ya. Tapi isu itulah. Sebab saya dengar baru-baru ni juga ada dakwaan berkaitan tentang isu melobi dengan tujuan untuk nak ajak orang mengukuhkan ekonomi GISB di sebelah Mekah, Madinah saya tak pastilah, di sebelah Mekah. Sebab setahu saya dia selain daripada Wadi Berkat tadi tu, dia ada juga Nur Malaysia kat sana. Betul, restoran Nur Malaysia. Dia macam mana dia buat kat Malaysia, macam itulah dia nak buat kat sana. Dia ini satu, saya tak boleh sebut sangat sebab dekat Mekah ni yang berbisnes tak ramai. Kalau saya sebut satu restoran lain, orang tahu dah restoran mana. Faham tak? Jadi kita orang Malaysia ni yang ada restoran kat sana dua je. Nur Malaysia dengan Felda. Faham tak? Jadi kalau aku cakap kan, memang kantor je dah lah. So susahlah saya nak sebut. Apa yang saya boleh katakan adalah memang diorang ada usaha untuk melalui kerajaan pun untuk mendapatkan beberapa grant untuk membuka restoran, dobi dan beberapa perkhidmatan lain lah. Dia nak berpengkalan di Mekah dan juga Jeddah. Saya tak faham, saya tak pasti kenapa Madinah tak disenaraikan. Mungkin masa tu belum lah. Tapi memang dia orang cuba untuk dapatkan. Wallahu alam sejauh mana prosesnya saya tak tahu. Cuba kalau kita tengok Nur Malaysia ni dibuka di Safwah ni, memang orang kita makan, kita tak tahu pun. Orang kita tak tahu yang lah daripada geng-geng yang sama, Al-Arqam, dan dia pakai macam Saudi. Bukanlah semua pekerja tu pakai macam Saudi. Dia ada petugas-petugas dia yang pakai macam Saudi. Tapi bukan Saudi. Tapi GISBH. Begitu. So dia orang memang dah study dah Ustaz. Memang dah tahu dah apa nak kena buat. Susah ke kita nak report pun susah sebenarnya. Yang dekat Mekah ni dia masih berjalan, masih ada. Sampai hari ni masih bergerak? Setahu saya masih ada. Masih beroperasi. Jemaah Indonesia masih datang. Saya tengok konten-konten Indonesia masih pergi. So masih ada lah So masih beroperasi seperti biasa lah. Ya. Daripada apa yang pernah jemaah saya, abang cerita dia kata dia orang ni tak boleh nak di-stopkan Ustaz. Dia kata macam ni. Tapi saya tak tahu sekarang ni kita dah ada pelan tindakan yang pelbagai. Tapi zaman daripada Al-Arqam, kemudian pergi ke Rufaqah, kemudian pergi ke GISB, kemudian pergi ke GISBH. Apa yang berlaku adalah macam yang kita semua tahu bila ditangkap, bila ditahan, bila disita, bila dihentikan, maka mereka yang ada dalam
dalam kelompok ni mereka tak tahu nak ke mana. Mereka tak ada kelulusan, mereka tak ada apa-apa bekalan kewangan, maka akhirnya mereka akan ditawarkan semula untuk bersatu dan berkumpul di bawah satu hukum yang baru. Dan itulah yang berlaku daripada Al-Arqam. Tak lama pun Al-Arqam kepada Rufaqah tu. Dan kemudian Rufaqah kepada JISB, tak lama pun. Dia terus je, dia dah standby pun. Dan di kalangan mereka tu, syarikat-syarikat ini dipelbagaikan pemilikannya. Jadi nak tahan satu orang saja untuk selesaikan, tak boleh lah. Tapi maksudnya kalau kita nak buat sungguh-sungguh, maksudnya daripada sudut kerja tu besar lah. Sebab dia melibatkan luar negara. Saya bila dah jadi raid dekat Malaysia ni, saya fikir juga apa jalan untuk kita hentikan apa yang mereka buat, apa yang mereka ada di Saudi. So dia sepatutnya dia melibatkan tentu sekali tabung haji, melibatkan embassy. Cuma wallahualam saya tak tahu siapakah orang yang patut bawa benda ni ke pihak-pihak yang terlibat, dan macam mana pihak-pihak yang terlibat ni nak sabitkan masalah ni kepada Saudi itu sendiri lah. Sebab kita ada dapat makluman dalam sinar media Ketua Polis Negara beberapa minggu lepas, memang telah disebutkan bahawa satu kerjasama di antara pihak polis Malaysia dan juga pihak keselamatan, itu yang disebutkan kepada kita, pihak keselamatan Arab Saudi untuk menangani isu JISB juga. Yang diorang maklumkan sebegitu sahajalah. Tapi saya tak tahu wujud ke rumah amal tu dekat Saudi, saya tak rasa. Dia bukan isu, dia sekarang ni, dia bukan satu isu Ustaz. Dia bukan isu rumah amal saja. Dia isu paksaan kerja. Bahkan diorang ni ada isu penyelewengan akidah yang besar di Arab Saudi. Penyelewengan akidah. Bahkan cukup besar isu, dan pihak Arab Saudi pernah ambush mereka pada zaman Umayyah. Dan ditahan sungguh. Maksudnya ini kesalahan berganda. Ini kesalahan berganda. Zaman itu Ustaz, zaman yang di ambush tu memang obvious teruk lah. Memang obvious teruk. Dia siap buat kek untuk Abuya, itu padu lah. Itu macam, saya macam, kenapa tak ada apa-apa berlaku lah. Sehinggalah dengar-dengar dah tutup, dah kena tahanan rumah. Dan itu mungkin di-report oleh orang Saudi sendiri lah. Dan saya percaya dari situ diorang sangat-sangat belajar apa yang patut diorang tunjukkan dan apa yang jangan. But still, kalau Ustaz tengok, saya tak pasti sekejap. Kita check juga. Di rumah biru mereka, di IFB official lah, ada video sambutan Maulid, rasanya lah. Saya pun tak tahu kenapa saya dalam dulu saya rajin saya tengok kan. Kalau kita tengok dekat video tu, kita buka lah rumah biru dia. Ada tak? Ada tak? Dia siap ada nyanyi-nyanyi, keluar nasyid-nasyid kelakar tu. Cuma yang buka abang tu tak pernah dengar pula saya. Saya sampai tahap cek yang dekat Thailand yang dipanggil Syekhul Islam datang apa semua ni, betul ke orang tu Syekhul Islam? Rupanya orang tu adalah orang yang di-Syekhul Islamkan oleh mereka saja. Jadi orang yang dipanggil orang tu Syekhul Islam, dia orang dia. Sebab geng-geng JSB ni, dia orang memang bermudah-mudahan di dalam meletakkan label. Itu yang kita sebut semua ustaz, kemudian ustaz entah apa-apa, kemudian ada satu fasa semua jadi syekh. Itu yang
Syekh tu ketua zon. Hai. Banyak Tapi cuma isu penting dekat sini adalah ekonomi mereka masih lagi diteruskan di luar negara, khususnya di Mekah dan Madinah, dan masih lagi diberikan sokongan oleh sebahagian pihak yang tidak mengetahui tentang isu ni. Betul. Mana Saudi sekarang dah jadi open country untuk bisnes. Ustaz nak buka bisnes hari ni juga boleh buka, tak ada masalah. Dia dah menuju ke arah macam UAE dah. Jadi selagi mana kau bayar cukai, selagi mana kau bayar bayaran-bayaran yang perlu, permit, tasrif, maka tak ada masalah pun. Tapi itulah, ramai daripada kalangan kita tak tahu. Sebab saya hari tu ada tengok dakwaan-dakwaan di dalam TikTok JSB juga berkaitan tentang ini kita nak tengok bagaimana Rasulullah, perjalanan Rasulullah dan sebagainya. Mereka menjual nama Rasul SAW dengan agak laris di mana-mana tempat, termasuk di Wadi Berkat di Mekah tu. Ya. Dan itu pun bahasa dia, kalau saya rajin tengok live mutawif, video-video dia orang sendiri sebut ini adalah perjuangan semua. Itulah yang di war-warkan. Masuklah saya mutawif malam tu cari input, nak fahamkan. Even ada yang bawa cerita daripada versi Umar bin Khattab tu, cerita Umar bin Khattab tu, dan cerita tu adalah cerita yang popular di kalangan mereka. Kita mungkin dengar daripada Mukhtar, tapi kalau Ustaz cari video, ada yang beberapa siri yang mereka sebutkan tentang kisah Umar bin Khattab tu. Saya tak tahu kenapa dia orang suka sangat kisah tu. Live dia orang rajin buka live tau. Live mempromosikan Wadi Berkat ni. Lepas tu kita boleh tahu travel mana yang pergi, yang bawa. Dan saya tahu Ustaz Farid mungkin agak berat nak sebut. Tapi saya memang agak ringan nak sebut. Iaitu yang bawa pergi ke Wadi Berkat ni bukan orang kecil-kecil sahabat. Syarikat besar-besar. Syarikat besar-besar yang bawa pergi sana, bahkan artis-artis pun pergi sana. Kita tahu ada kemungkinan mereka ni tak tahulah. Tapi saya pasti juga ada sebahagian daripada mereka pasti tahu. Ada sebahagian tu berpengalaman punya lama. Macam Andalusia. Ada yang jawab dengan saya Ustaz. Ada yang jawab sesat tak sesat tu bukan bahagian kita. Kita datang nak makan je. Kita datang ambil unta je. Ini bahasa yang biasa saya dapat. Yang ni menarik sahabat. Kalau kita memanglah sesat tak sesat tu bukan bahagian kita, bahagian orang, tapi kita kena tahu awak pergi makan dekat situ, awak membantu ekonomi dia. Dengan awak membantu ekonomi dia, menyebabkan dia beroperasi dengan kesesatan dia tu beroperasi dengan dana ekonomi yang kita bagi dekat dia. Itu sebab tempat ekonomi dia tu perlu ditutup. Kalau tidak, tak mati. Saya sebenarnya sebelum saya masuk malam ni, saya adalah cuba nasib lah. Hanya satu orang je mutawif yang saya boleh kontak, saya tanya, nak berani tak masuk? So ini peluang untuk dia minta maaf juga kepada jemaah dia kan. So sebab saya tak tahu, saya tak masuk. Saya masuk ketika orang tak ada, ketika macam petang tu, saya tanya-tanya dia kat luar, apa yang dia buat, gitu je. Saya tak tengok betul-betul performance
orang dalam tu apa, modus operandi dia apa. Jadi saya tak boleh nak cerita. Melainkan saya buat ground search tu, research tu daripada keliling. Apa yang orang-orang sekeliling faham lah. Cuma saya memang rajin tengok live diorang. Baik yang dekat Wadi Berkat ataupun yang dekat Malaysia. So saya boleh simpulkan sebenarnya ada agenda yang mereka sedang bangunkan, apa yang mereka cuba buat. So Alhamdulillah hari demi hari Ustaz Syahrudin dah bawa banyak sangat cerita perkongsian daripada orang ramai. So that saya mudah digest apa yang selama ni saya dapat. Tapi ini penting sahabat-sahabat. Ramai daripada kalangan kita tak sedar tentang hal ni. Dan hari ni alhamdulillah bukan sekadar tersebar tetapi telah pasti. Sebab tu MAIS, Majlis Agama Islam Negeri Selangor, telah pun menjalankan proses apa dia dipanggil sebagai pemurnian akidah kepada ajaran sesat GISBH. GISBH ni sahabat-sahabat telah difatwakan sebagai sesat di negeri Pahang, di negeri Selangor dan di negeri Perlis. Dan sekarang dalam proses untuk masuk ke MKI, dan mungkin selepas MKI itu akan lebih banyak negeri-negeri yang akan fatwakan mereka sebagai sesat. Antara isu kesesatan mereka ni adalah perkara yang sama yang wujud di dalam Al-Arqam. Kononnya mereka bertaubat tetapi tidak ada apa yang bertaubat daripada kalangan mereka. Tidak ada wajah taubat dalam keadaan mereka. Mereka masih melakukan paksaan daripada isu syariah yang khusus. Mereka masih lagi melakukan paksaan kerja dengan maksud pekerja tidak diberi gaji sejak daripada dulu. Pemisahan antara keluarga, pemisahan di antara suami dan juga isteri, pemisahan antara anak-anak dalam keadaan anak-anak itu perlu dijaga dan diberi nafkah oleh mak dan juga ayah. Anak-anak dan juga walaupun anak dia bukan nama Fatimah tetapi tidak diberikan nafkah. Hari ni orang duk hingat-bingat, dia kata Fatimah tak diberi nafkah oleh Fatah. Padahal bahaya ni. Kena tengok mahkamah punya ni. Dia nak kena dakwaan tu, dia kena masuk mahkamah. Dia tak boleh buat dakwaan di luar mahkamah. Itu boleh membawa kepada penghinaan terhadap mahkamah. Tapi tak apalah, tak ada masalah. Tapi dia kata, yang tu ramai orang trigger. Bila kononnya Fazura dia dakwa bahawa Fatah tak bagi nafkah kepada Fatimah, anak dia. Daripada umur 4 tahun ke macam mana tah. Dia kata macam tu. Jadi itu umur 4 tahun. Ini daripada lahir tak bagi nafkah. Sampai ke sudah tak bagi nafkah. Tapi orang kita masih lagi duduk lagi. Dia tak tahu lagi rupanya yang kita nampak teruk dalam masyarakat ni telah wujud di dalam JSB dengan keadaan yang begitu berleluasa. Kalau tuan-tuan nak faham pengaruh Bani Tamim di Saudi ni, dia adalah satu kabilah ataupun keluarga yang tinggi darjat ni. Dia orang tak amalkan kasta. Tapi kita faham kalau macam keluarga Tun, keluarga Tun, kita tahulah keluarga Tun Abdul Rahman, Tun Abdul Rahman, Tun Abdul Razak, maka kita tahu that keluarga ni keluarga besar, keluarga orang tinggi-tinggi lah. So Tamim ni adalah keluarga yang tinggi di Saudi. Bahkan dia adalah di antara keluarga yang sekarang ni memerintah Qatar. So ini bukan kecil anak punya claim. Lagi mereka membawa nama pemuda Bani Tamim ni. Dan kalau Ustaz perasan RSA yang dibawa sekarang, dia ada macam-macam nama. Saya dengar RSA RPU yang dibawa tu ada pelbagai akronim tu dia dibawakan kepada beberapa terjemahan. Ada yang disebutkan pembela ummah, remaja pembela ummah, ada pula rakan pembantu, penguat ukhuwah, macam itulah. Dia ada kepelbagaian. So mereka memang biasa hidup dengan taqiyah. Dia akan keluarkan akronim-akronim tu dan diterjemahkan mengikut kesesuaian. So sangat susah sebenarnya untuk kita nak
nak check. Saya pun sangat salute lah, sangat respect kepada badan-badan agama kita yang akhirnya keluarkan fatwa sesat tu. Saya pun teringin nak tahu macam mana dia orang detect, apakah caranya dia orang boleh akhirnya memaksa orang-orang ni untuk cakap. Kita pun tahu Ustaz, tak senang saya nak check Ustaz punya salat, tak senang saya nak check Ustaz punya syahadah kan. Orang tu mengucap depan kita dah settle, nak cakap apa lagi kan, nak nyatu dengan sesat tu tak senang. Betul. Ustaz, Alu Syekh ni adalah keturunan daripada Syekh Muhammad Abdul Wahab, ya tak? Semua Alu Syekh ke? Tamimi? Saya tak tahu. Rasanya tak. Tak semua Alu Syekh. Rasanya tidak. Sebab Alu Syekh ni tak silap saya dia adalah satu jalur keturunan. Betul. Tapi Ustaz kena tahu juga macam saya tak berapa mahir Ustaz bab nasab ni, tapi saya jumpa je keluarga yang senang cerita Fahad lah Ustaz. Berapa ramai yang Fahad? Berapa ramai yang Alu Fahad? So, saya tak boleh nak kata Alu Syekh tu adalah mesti. Kalau dulu saya sempatlah melalui zaman di mana Saudi ni dengar je nama terus jalan, tak ada tahan lah. Sekarang tidak. Kalau dulu mungkin lah benda tu boleh pakailah nama adik-beradik King Salman ada je nama Turki kan. Sekarang Arab yang pakai nama Turki pun ada juga. Dapatan yang saya dapat disebut, dia kata Alu Syekh hiya ashirah Arabiyah min Bani Tamim, Najdiyah, Saudiyah, Muslimah, tunhadaru min Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Faqih Al-Hanbali min ahli al-qurun al-thani ashar al-hijri al-thamin ashar al-miladi, wa qad sara intisabuhum ila kalimat al-Syekh wa huwa laqab jadduhum al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahab wa hum ghairu Alu Syekh Mubarak Al-Ahsa'i. Apa yang Ustaz sebut ni mungkin ada kekeliruan dengan Alu Syekh yang lain. Kalau Alu Syekh, kebiasaan Alu Syekh adalah Alu Syekh yang Alu Syekh At-Tamimi. Mungkin tadi Ustaz sebut tadi tu sebab ada Alu Syekh Mubarak Al-Ahsa'i. Ada juga. Jadi dia tidak lain lah. Tetapi Alu Syekh yang banyak di Najdiyah dan Saudiyah ni, mereka ni adalah anak keturunan daripada Muhammad bin Abdul Wahab, dan mereka lah keturunan utama, bukan keturunan utama, mereka adalah salah satu daripada keturunan di dalam nasab At-Tamimi. Kalau nak kata Bani Tamim, ini Bani Tamim Jadi di Mekah tu tak boleh ada dua Bani Tamim ni. Satu Bani Tamim tak ori, satu Bani Tamim ori. Dan mereka sendiri tidak membahasakan ataupun tidak address diri mereka sebagai At-Tamimi, Al-Qurashi. Betul, nama-nama kedai itu ada, tapi mereka tidak easily menggunakan itu sebagai address diri sendiri. Dia orang tak pakai lah. Tak pakai. Zaman sekarang dah tak macam dulu dah Ustaz. Kalau dulu tu keluar je bitakah tu kan, terus tengok nama hujung jalan, semua lepas. Sekarang tak ada, semuanya undang-undang lah, undang-undang. Tapi itulah saya ada fikir, kalau kita angkat isu ni di Saudiyah dengan maksud isu yang Ustaz sebut tadi berkaitan tentang Bani Tamim, ia akan membawa kepada kekeliruan nasab, yang mana pihak GISB ni mereka memang nak angkat Bani Tamim mereka ni. Daripada dapatan saya, kita tahu di dalam GISB berlaku, dipanggil apa, terputus sanad. Kita tahu sebab apa terputus sanad? Abuya Fatah Tamimi kan, lepas Abuya yang memerintah adalah Ummujah
walaupun bukan terus tetapi masih lagi Ummujah itu adalah sebelum tu Ummu Nur ke Ummu Ain kan. Tapi cumanya lepas tu Ummujah. Masih lagi kita kata isteri kepada Abu Ya lah. Tetapi selepas daripada tu dia tukar kepada orang lain. Iaitu kalau macam sekarang ni Nasir. Nasir tu dia bukan keturunan Abu Ya ataupun keturunan Tamim. Lalu nanti mereka dalam proses untuk nak menaikkan Bani Tamim yang seterusnya, iaitu Adib At-Tamimi. Kalau Ustaz perasan, ditubuhkan GISB itu sebagai syarikat adalah untuk mengangkat Nasir. GISBH. Dua-dua, GISB dan GISBH. Ditubuhkan syarikat tu adalah untuk mengangkat orang lain daripada keturunan. Ini apa yang saya faham. Sebab tu kita perlukan orang dalam sekarang ni. Saya punya dapatan daripada orang dalam menyatakan bahawa Nasir dinaikkan, nanti mungkin ex-GSB boleh confirmkan. Mereka maklumkan Nasir dinaikkan disebabkan Ummujah sangat percaya Nasir dan Ummujah tahu dia adalah seorang wanita, dia tak boleh jadi pemimpin. Oleh sebab itu dia naikkan. Dia perlu dinaikkan melalui syarikat. Dia tak boleh dinaikkan melalui keluarga macam mana Al-Arqam ataupun Rufaqah. Jadi dia tubuhkan syarikat. Salah satunya memang untuk bergerak sebagai syarikat. Tapi dengan pensyarikatan ni, mereka boleh melantik CEO daripada kalangan yang bukan keturunan. Tapi Rufaqah pun syarikat Ustaz. Rufaqah Corporation. Betul. Melihat kepada apa yang berlaku pada Rufaqah itulah. Dia nak naikkan orang luar lah, senang cerita, yang bukan family. Wallahualam. Saya nampak masih tidak kukuh disebabkan di dalam DISB antara perkara yang paling utama mereka adalah Abu Ya. Pemimpin Abu Ya. Mustahil mereka nak angkat selain daripada Abu Ya ataupun anak keturunan Abu Ya, melainkan ada isu. Dia bukan macam sistem-sistem orang lain nak menipu tak. Mereka memang nak naikkan sebab Abu Ya ni dia akan dizahirkan semula. Cuma dizahirkan semula tu tidak diberitahu bentuk dia macam mana. Adakah Abu Ya akan dizahirkan semula dalam bentuk wajah Abu Ya ataupun dizahirkan semula dalam bentuk wajah orang lain? Sebahagian riwayat menyatakan bahawa ia akan dizahirkan dalam bentuk wajah anak Abu Ya. Dan dulu mula-mula Humam yang dijangka, Humam At-Tamimi. Tetapi Humam ni tak layak. Ramai orang JSB pun kata tak layak lah. Ummujah sendiri pun kata tak layak. Dan kali pemimpin RPU yang sebelum ni pemimpin RPU sekarang dah nak ALP, iaitu Adib At-Tamimi. Adib ni adalah seolah akan dijangkakan sebagai penzahiran semula Abu Ya. Sebab dalam kerangka mereka adalah Abu Ya. Abu Ya yang paling utama. Mesti nak naik ke Abu Ya dan mesti dilihat bahawa mereka ini adalah sebagai pemimpin. Dia perlukan kepada pendukung. Yes. Siapa yang paling kuat, senang cerita, siapa yang paling kuat jilat Abu Ya, dia boleh naik. Abu Ya segala-galanya. Dalam isu ni, Abu Ya segala-galanya. Walaupun sekarang ni kita boleh dengar satu Kita boleh dengar satu yang hari tu duk famous apa? Pasal Ikhwan di Putrajaya tu, dia ada mukadimah dia. Jadi kita dengar mukadimah dia. Masih lagi bersama kami di Minda Ikhwan yang dibawakan oleh TVRSA secara terus kepada anda para penonton di rumah dan juga di studio. Jadi kita sudah pun memasuki pusingan yang kelima, ya Bapak Ayah. Ya betul tu Haula. Pusingan yang kelima ini ialah pusingan yang terakhir. Yang diberi nama Pantun Islam Berirama. Jadi dalam pusingan ini para peserta ini mukadimah yang biasa kita dengar tu. Lihat di belakang tu nampak. Dah standby nak balas pantun. Sabar lagi mereka. Namun kami di Minda Ikhwan menjanjikan kelainan di dalam berbalas pantun kerana menambahkan keceriaan. Jadi kita sama-sama dapat saksikan nanti para penonton dan juga para penonton di studio dan juga di rumah. Dan sekarang mari sama-sama kita sertai para peserta yang sudah pun bersiap sedia. Mari. Jom. Okay, dengar Dengar dia orang punya yel.
Kami akan duduk di sini, minta izin. Jadi Kita harap pasukan Ansar dan Muhajirin sudah bersedia. nampak muka dah bersedia tu. Jadi macam mana kumpulan Ansar? Ansar RSA tolong. Muhajirin? Dia sebut apa? RSA tolong. Okey lagi. Muhajirin, Allahu Akbar. Itu tadi dua buah kumpulan tak sabar-sabar nak berpantun. Dia nampak macam semangat tapi Ya, rupanya betul, pantun. Itu dia kelainan dalam minda ikhwan ni ya. Betul. Jadi kepada dua buah pasukan, anda haruslah berpantun secara spontan. Tak ada banyak lagi lah, tapi cuma yang tu. Dia orang mesti Abuya, RSA lah. RSA ni Rasulullah, Sayyidi apa dia, Syekh Suhaimi. Syekh Suhaimi, Rasulullah, Sayyidi dan Abuya. Jadi dia 3 orang kat situ. Trinity dia lah. Tapi dia semua tu, RSA tolong. Secara terang-terang. Secara terang-terang. Benda ni dibuat live, disebarkan video dia, bukannya diam-diam. Ya. Dulu saya ini sebelum saya dapat input tu lagi. Saya dah start dah. Saya rasa dia orang ni mesti baca surat khabar dia orang, baca buku dia orang, tengok TV dia orang. Dan bila saya dapat jumpa dengan abang tu, abang tu lah yang cerita dengan saya, jemaah saya tu, memang dia orang ada TV sendiri, memang dia orang ada majalah sendiri, surat khabar sendiri. Itulah yang TV Rasulullah Sayyidi Abuya telah membantu di Perth tu, itu TV berita dia orang. Assalamualaikum puan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz Farid, kalau nak confirmkan ini apa dia bekas Al-Arqam peringkat awal dan juga anak nombor 2 dia dalam Al-Arqam dahulu.